Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa alhimna binuril fahmi وافتح علينا بمعرفة العلم وأحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارزقنا الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di malam yang baik dan di malam yang mulia kita dapat berhimpun dalam majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni lah majlis yang tidak dah lah lebih hadiahnya bersama lah. Dan bersama saya di malam ini iaitu dalam ruangan anda tanya kami jawab, iaitu Tantam Rautau. Dan kita akan sebelum daripada ada mana soalan, maka saya mohon setiap orang yang telah masuk saat itu mohon pakai chair, insya-Allah. Lepas tu pula pakai komen, tulis apa sajalah, alhamdulillah, salah apa saja, yang penting kok kita tulis. Jadi sebelum daripada, lepas tu kalau ada soalan apa sajalah boleh dah kita nak tanya, dah kita nak komen, nak tanya tu silakanlah. Dah yang lebihnya iaitu kita lebih penting kepada kita berkongsi, iaitu berkongsi ilmu. Dah kita lebih kepada kita berkongsi ilmu lah, dan kita pakat berhimpun dalam majlis ilmu. Jadi sebelum daripada ada mana soalannya, saya nak kecek tentang masalah solat duha atau apa orang panggil semaya sunat duha. Jadi sunat duha ni iaitu sunnatun muakkadah, sunat yang digalakkan sangat-sangat lah, sunat yang digalakkan sangat-sangat supaya kita saat itu buat jangan tinggal dan murah rezeki orang yang sentiasa semaya duha. Sebab tu ada satu ketika saya pergi dengan rombongan dungan lah, kita kira lah untuk cari ilmu lah. Jadi satu ketika saya pergi di Padang bukan Padang rumah kita ni, Padang besar ni bukan, Padang di Indonesia. Padang di Indonesia di Bukit Tinggi. Maka
pada ketika saya gitu hubungan dengan majlis agama Islam, kita pergi sapas itu ya kira kata dia tu serami Mekah lah. Kok tepi jalan ke apa semua tulis subhanallah alhamdulillah macam-macam lah dah. Tapi ada pergi di Minangkabau ya kawasan itu sebelah itu bagi Minangkabau. Lepas tu pergi Bukit Tinggi di Padang. Dia ada nak yobai hak KJN Islam lah KJN ni di Indonesia. Di peringkat ampa dia nya ada kita gitu iaitu 3 nak yobai dia. Pertamanya infak sebelum belanja. Infak sebelum belanja ni maknanya istilah dia sedekah sebelum kita nak makan. Maknanya lek pagi sebelah pagi saatnya kita nak belanja untuk kita, maka kita untuk Tuhan dulu. Sebab itulah kita tengok banyak nak yobai dia saatnya iaitu infak sebelum belanja. Maknanya sedekah sebelum daripada makan. Mana sebelum ada belanja, mana sebelum kita makan lah. Sebelum kita makan saatnya iaitu kita infak dulu. Infak ikutlah sebab tu kita pergi tu di sekolah dia sejak tempat pejabat mana ada peti kherak saja. Karena orang dia sebelum ada kita nak makan ni dia sedekah dulu, infak dulu pagi. Buat bajikan dulu, kecek mudah kita. Yang keduanya duha senantiasa. Duha senantiasa ni duha sebelum kerja. Istilah dia panggil duha sebelum kerja. Maknanya kita nak buat kerja lepas pagi ni kita sujud Tuhan dulu, kita sembahyang duha dulu. Sebelum daripada kita nak sembahyang buat kerja, kita sembahyang duha dulu. Jadi kita sujud Tuhan dulu, sembahyang dulu sebelum kita nak kerja lah, nak kerja pejabat, nak pergi mengajar jadi kru sekolah, cikgu ustaz tak kira lah. Nak menego, nak apa sembahyang dulu, molek kita tengok. Yang 3 khatam Quran senantiasa. Mana khatam Quran semua? Ya buat lana. Ya kalau pejabat dia kalau sekolah kan. Sekolah ni tu ada guru contoh mari kalau guru sekolah contoh ada 30 orang bacalah kata sejuk seorang misal seminggu sekali ke gitu. Kalau boleh ke seminggu 2 kali ke ikutlah senantiasa khatam Quran semua. Jadi bukan baca seorang. Bukan kata orang seorang tak baca. Baca ramai-ramai ambil sikit-sikit seorang. Jadi tepat saat ni tepat supaya kalau sekolah. Orang baca Quran habis sekali, seminggu sekali habis Quran, molek nah. Di sekolah tu berkat lah insya-Allah budak Tuhan akan jaga, sekolah Tuhan akan jaga. Kalau dia ampa pula. Mupati Indonesia panggil mupati, dia ampa dia. Supaya tu juga dia obota dia, pejabat dia ni tu seminggu sekali baca Quran. Atau baca Quran tu tiap-tiap hari lah, tapi dia khatam Quran tu tak pasti. Tapi nak yobai lah tu, nak menggalak supaya orang pakat khatam Quran belaka. Sebab tu 3 kali nak yobai hok molek lah dah. Patut kita buat di tempat kita. Iaitu infak sebelum belanja. Maknanya kita bagi-bagi, kita nak beli nasi kabu, nak beli nasi pulut, nak beli apa, kita nak makan, sedekah dulu sikit tak apa dah. Tak semesti banyak, tetapi ada infak. Mana sebelum kita nak makan, kita itu with Tuhan. Mana kita khairat tu, kita sedekah, kita khairat ni kerana Tuhan. Lepas tu pula duha sebelum kerja, sebelum nak kerja, buka pintu rumah, kedai apa semua, sembahyang 2 rakaat dulu, berkah Tuhan murahkan rezeki. Yang ketiganya iaitu khatam Quran senantiasa. Khatam Quran semua. Itulah 3 perkara. Sebab tu
Semaya duha ni kelebihan sama lah. Ada Abu Hurairah, ada hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala yata'awsani khalili bi thalathin. Nabi pesan aku 3 perkara la ada'ahunna hatta amuta. Aku tak pernah tinggal ya tu, tak tinggal hingga aku mati. 3 ni aku tak tinggal sehingga aku mati. Masya Allah. Apa? Saumi thalathati ayyam min kulli syahr. Puasa 3 hari sebulan. Puasa 3 hari sebulan, wa salatid duha, dan sembahyang duha. Yatawa alla anam illa ala witrin. Aku tak tidur sehingga aku tidur di atas witir, sembahyang witir dulu sebelum pada tidur. 3 perkara. Nah, sekurang-kurang sembahyang duha ni 2 rakaat. Kerana ada hadis riwayat Abu Dzar radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sebutkan, Nabi tu yusbihu ala kulli yusbihu. Jadi kok saya nak tengok sulami yusbihu, jadi ala kulli sulama di atas tiap-tiap tenah saat ni min ahadikum sadaqah, akan berada di waktu pagi di atas tiap-tiap tenah seorang kamu tu sedekah. tenah tangan, tenah mifsal, orang panggil tenah siku, lutut semua ke. Ada sedekah wa yujzi'u an dzalika raka'atan. Dan cukup daripada demikian itu 2 rakaat, yusallihima min adh-dhuha, semaya kedua pada duha. Tu ada kelebihan. Dan sekurang-kurang hak sempurnanya banyaklah, tapi sekurang-kurang sempurna iaitu 4 rakaat. Hak afdalnya molek-moleknya tu 8. Dan sebanyak-banyaknya 12. Ada sebut hadis riwayat Ummu Hani radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla subhatad duha. Nabi semaya sunat duha ni 8 rakaat, 8 rakaat, yusallim min kulli rakaatain. Wisale tiap-tiap 2 rakaat lah. Waktu dia tu bila? Waktu dia mula daripada irtifa matahari, naik matahari hingga gelicir matahari. Lepas tu hak molek sekalinya wal ikhtiar fa'luha, makna hak molek terpilihnya kita buat selepas daripada berlalu pagi daripada siang hari. Pagi ni maknanya daripada siang hari. Contohnya kita kata kalau 12 jam kak siang hari ni 12 jam, atau pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 ni 8 jam, 12 jam dah, 12 jam, maka atau 10 jam kak. Lepas lalu serobong rub'in nahar, maknanya lepas lalu pukul kita bagi 4-nya duk kok mak ambil sekian ya, maknanya 4 jam dah. Pukul 7, pukul 8, pukul 9 molek. 9, 10 tu molek semaya biar tu. Tu pukul 10, pukul 9, 10 tu 8, 9, 10 tu molek. Biar tu molek. Karena ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salatul awabin, semaya duha hina tarmudus syamsu, ketika terik matahari, matahari terik panas dah lah kalau kira agak. Tu cara lebih kurangnya cara kita nak semaya. Tu semaya duha, jangan tinggal semaya duha, maya setiap hari. InsyaAllah semaya duha Tuhan akan murahkan rezeki kita, kerana kita sebelum dah kita kerja kita semaya duha dulu. Tidak kita pergi pejabat kita apa,
Memang pergi kerja dah jadi kru contohnya, jadi guru cikgu, bawa jadah kena orang Islam, ada jadah homo. Dah, duk le pejabat kak, duk le samnangan kita ni, kita pergi cari bucu kak semaya 2 rakaat. Dah. Boleh orang lain pada tu lain tiru atik bukan nak tunjuk demo sangat. Tapi orang bagi kita dah kita buat sok more memang tak kata apa. Awak lama-lama sekali tu orang kata kita nak tunjuk apa, pergi buat sok more memang tidak demo ni orang buat sok more. Dah, kita kerja pula di buka kedai pagi-pagi seperti juga. Demo duk kerja motong lah. Buat kerja kebun duk kita ni dia tanah apa klik mari jangan lupa semaya Tuhan. Kalau pergi pagi muka nak kita teduh. Klik tengah hari kok, pukul 10 kok tu kok semaya Tuhan dulu. Sudah mandi siang ayat Tuhan tidur nak rehat-rehat. Qailulah tidur sebelum zuhur tu. Orang kerja di pejabat pula samnangan seperti juga bawa jadah ke apa jadah maya. Tepi kita duk. Ada pada musalla tepi itu pergi semaya musalla. Dan ini musalla belaka ke. Dah kita duk tempat kerja ke apa semua. Amal ni kita istiqamah, buat semua. Buat semua insya-Allah. Kalau kita buat semua ni tu insya-Allah Tuhan akan buka kita, buka rezeki dan Tuhan buka ketenangan pada kita, kesihatan pada kita, barakah lah hidup kita. Semua cara hidup kita barakah. Mana berkah ni ziyadatul khair. Jadi kebaikan belaka. Kereta kita jadi kebaikan, rank kita, tenaga kita. Seperti juga. Jadi kebajikan belaka. Tuhan katanya belaka. Ada sebuah hadis lan tazuma qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'i khisal. Tak akan boleh keruk kaki seorang, 2 kaki seorang. 2 tapak kaki pada hari kiamat sehingga Tuhan tanya pada 4 perkara. Pertamanya itu an umrih fima an syababih. Tentang muda dia atau an umrih. Tentang umur dia saat ni tu fima afnah dah habis harga apa. Jadi kita penuhkan masa saat ni. Wa an syababih fima, dan Tuhan katanya tentang muda kita tu fima ablah. Dia dah buat gapo kata. Wa an malih min aina iktasabah wa fima anfaqah. Duit harta kita nak cari boleh mikman tu. Lepas tu kita belanja untuk apa kata? Yang keempatnya wa an ilmihi fima amila bih. Tentang ilmu. Kita buat amal ke tak? Tu. InsyaAllah saya rasa bapak kita pakat lah. Quran jangan tinggal, sembahyang Jumaat jangan tinggal, sunat jangan tinggal, duha jangan tinggal. Hidup ni tak apa, mati je mata rapat. Waktub lana fi hadhihi dunya hasanah. Ya Allah, tuliskanlah bagi kami di dunia ni kebaikan. Wa fil akhirati hudna ilaik. Dan di akhirat kami taubat kembali pada Engkau, dan kami taubat kepada Engkau ya Allah. Tuhan kata qala azabi usibu bihi man asya. Tuhan kata azab aku akan kena ke orang aku nak. Wa rahmati wasi'at kulla syai. Rahmat aku melimpah rata kepada tiap-tiap perkara. Fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun, maka aku akan tulis kepada orang bertakwa. Wa yu'tuna zakah, dan orang yang memberikan zakat. Walladzina hum biayatina yu'minun, dan orang yang beriman kepada ayat-ayat aku. Dan itulah sahaja insya-Allah. Ini kita nak mula tengok soalan. Setiap orang yang masuk maka pakai share, pakai klik like, kod share, kod like, kod titam, dan lepas tu pula kita tulis apa saja insya-Allah. Salam Ustaz Dr. Kah Babo kata mai rau teng tong ap nam lama ai krup 3 ครั้ง kah. Kita ambil air semaya ni disunat tathlith. Hak wajibnya sekali, contohnya kita basuh tangan 3 kali sunat. Ambil tu kita basuh, ambil basuh 3 kali. Dan bila kita komo 3 kali, kong prah, madah ke bang. Serak nak hidung, pah dengan kiri tu baik. Maka 3 kali. Lepas tu basuh muka 3 kali. Basuh muka 3 kali. Hak wajib sekali ya, tapi 3 kali sunat. Hak yang 2, 3 tu sunat. Tangan 3 kali. Sebab apa? Sebab ini perintah
perintah Nabi SAW, kata kuzu anni manasikakum, ambilkanlah daripada aku ni ibadat kamu. Dan kita saat ni tu Nabi wuduk, iaitu wuduk 3 kali. Dan makruh kita lebih. Dan lebih tu makruh, dah kurang pun makruh, tapi sah lah. Tu. Karena Nabi buatlah tu. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Barang yang datang pada Nabi fakhudhuh, maka ambilkanlah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan barang Nabi larang kita berhenti. Qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kamu betul-betul kasih pada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka hendaklah turut aku. Tuhan suruh Nabi ya. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Maka Tuhan kasih kita turut. Turut Nabi buatlah kita turutlah tu. Sunnah Nabi SAW. Ini sunnah Nabi taslis, Nabi 3. Lepas tu hikmahnya, di antara hikmah ni 3 kali ni boleh kau bersih, suci, hilangkan waswah banyaklah kita kata. Tapi sunatlah tu. Itulah saja. Wallahu a'lam. Ni Ibrahim dia salam, Saleh dan assalamualaikum salam, Fatira assalamualaikum salam. Awi Saleh tu Palah Cacin assalamualaikum. Kabang ni assalamualaikum, selamat malam. Rokiah Ibrahim alhamdulillah. Ni pun Haji Stone assalamualaikum, Asmadi rahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ini ada soalan Asmadi tanya 1, 2 seekor kambing dibuat akikah untuk seorang anak perempuan. Boleh kambing ini dimasak dan dimakan oleh ahli keluarga sahaja tanpa melibatkan tetamu luar atau orang miskin? Boleh ke tak kita saat ni tu makan untuk keluarga saja, kita tak ada uwi kepada orang lain? Akikah saat ni tu kan Nabi SAW ya'uq, Nabi akikah Anil Hasan wal Husain tu syak seekor tiap-tiap. Dan ada sebut hadis Nabi tu yu'aq, diakikahkan anil gulam syatan, daripada budak hak jatah ni 2 ekor, wa anil jariyati syat, daripada hak tina ni seekor. Maka bila kita sembelih, kita nak wi makan keluarga kita saja, tanpa kita wi kepada orang fakir, fuqara, miskin. Dia akikah ni sunat kita. Akikah ni sunat kita masak. Dan kita sunat sembelih pada hari yang 7. Kalau tak ada 7 ke hari yang hari yang 14, 21 gitulah. Maka hari yang 7 kita sembelih. Kita sembelih hari ke-7. Lepas tu cukur. Sunat ke kita masak? Masak saat ni tu. Kita masak tu cenderung manis sikit. Lepas tu kita jangan katak takir kat tengah-tengah, kita ambil kat tengah-tengah saja. Maka kita masak tu sunat lah. Sunat kita bubuh bukus, kita bagi kat jira-jira kita. Sunat bagi. Bila sunat kita nak makan keluarga kita saja, tak apa. Ya tak supaya gerbai ni wajib kita kena sedekah barang hak nama sedekah. Wajib kita kena sedekah barang qadar nama sedekah. Sekilo ke setengah kilo pun tak apalah. Sebab Tuhan sebutkan faqulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Hendaklah kita wi makan dan kita wi makan, kita makan dan kita wi makan kepada orang yang susah, orang yang susah. Dah sebutnya wa faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar. Al-qani'. Wi kepada orang yang susah tapi tak minta. Mu'tar, orang yang tepi jalan kita jumpa semua. Tak apa, kita buat sembelih untuk keluarga kita saja, kita tak, tapi sunat kita bagi kepada
sunat. Bila sunat apalah? Maknanya kita bagi kepada orang tepi-tepi rumah kita, semua jiran-jiran kita. Kita bersyukur kepada Allah kerana kita buat akikah ni lebih pada kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dah disunat di atas pok. Kalau tak ada pok kau tuk chair. Dah. Ayuh kepada pok saat ni. Boleh juga. Itu saja. Wallahu alam. Salam penuh hormat daripada Asmadi Bakar Batu Cave. Masya-Allah dah. Dulu ni saya duduk kat tu ya. Apa ni Haji Asmadi. Dulu saya duduk kat tu ya. Dah. Saya pernah duduk belajar UAA dulu. Dah lama duduk kat Gombak tu lah. Duduk musim kat tu Batu Cave kat tu lah. Assalamualaikum abah. Salam abah. Nah, seekor kambing dibuat. Nah, akikah untuk seorang anak perempuan, boleh kambing ini dimasak dan dimakan oleh ahli keluarga satu saja? Ya boleh. Ini saya jawab. Assalamualaikum Baba, doa kepada saya supaya sembuh dari uzur Baba, amin. InsyaAllah. Uzur apa tu? Uzur apa? Nah, solat sunat tasbih ni setara mana taraf hadisnya, dan solat solat tasbih. Solat tasbih ni dan solat subuh. Nah, solat tasbih ni kalau mengikut hadis Syekh Syekh Alawi. Nah, Syekh Muhammad Alawi berkata bahawa la yanhat an darajatil hasan, tidak kurang daripada darjat hasan. Nah, dan banyak ulama kata ya ada dua riwayat. Ada hadis riwayat melalui Abdullah bin Abbas, dan ada hadis riwayat melalui Abdullah bin Mubarak. Dan semaya tasbih ni digalakkan kita buat kalau boleh setiap hari. Kalau tak boleh kat seminggu sekali, boleh sebulan sekali, kalau tak boleh kat setahun sekali, tak boleh sama hidup sekali. Nah, semaya ni ia ada serupa dengan semaya biasa 4 rakaat, cuma dia tak ada orang panggil, dia tak ada tahiyat pada rakaat yang kedua. Lepas tu pula dia ada banyak riwayat. Ada riwayat kata kita baca 15 sebelum Fatihah, lepas Fatihah dengan surah tu 10, rokok 10, i'tidal 10, sujud 10, darah sujud 10, sujud kedua 10, tu naik lalu. Dan ada riwayat dari riwayat Abdullah bin Abbas, ini riwayat Abdullah bin Mubarak. Nah, bahawa iaitu kita baca Fatihah surah, lepas tu kita baca 15, rokok 10, i'tidal 10, dan sujud 10, darah sujud 10, sujud kedua 10, tekah istirahat 10. Ini apa yang dipilih oleh Syekh Alawi dan Syekh Ali Jumaah dan lain-lain lah. Lepas tu banyak ulama kata tak kurang pada hasan. Sebab tu tidak menjadi masalah. Dan kita dah tengok lah, saya dah baca ulama Saudi lah dah, iaitu ulama Wahabi. Mereka berkata-kata hadis, mereka kata tak sabit semaya tasbih kerana gharib rupanya. Sebab tu ya. Jadi kita pelik lah. Boleh kita baca ni dia kata sebab gharib, jadi pelik dah ada tasbih situ sana ni, tak serupa dengan semaya biasa. Kalau kita kata kerana pelik saja, kita tengok semaya orang panggil al-khusuf syam, dah ada 2 qiyam tu pelik juga. Ya ada semaya maksusah, semaya ditentukan. Sebab tu banyak ulama mengatakan bahawa semaya tasbih ni iaitu hadis dia tu tak kurang pada hadis hasan. Dan boleh kita buat sangat-sangat. Dan dalam bab masalah bab ibadat ni, Imam Nawawi dah sebut bahawa kita boleh amalkan dengan hadis dhaif, walaupun dhaif pun boleh dalam bab masalah kita nak buat amal. Dan itulah sahaja. Semayalah. Saya semaya setahun sekali, hari raya ni sini panggil raya ni. Iaitu lepas pada puasa ni hari ke, maka kita ada raya. Kalau sini ke ada raya untuk buat ziarah kubur sebagainya, maka semaya itu semaya tasbih, dah semaya malam tu, dah semaya pagi. Itulah saja. Wallahu alam.
Selamat. Ini soalan dari sahabat saya. Assalamualaikum tuan. Saya Puan Halimatun ya ta. Ini soalannya Ustaz, bagaimana kedudukan solat sunat tasbih? Ada seorang ustaz cakap Nabi sallallahu alaihi wasallam tak buat. Saya tak berani buat dah. Takut tak ikut sunnah. Allah. Ini saya jawab dah saat ni nah. Jangan bimbang. Hak ni ada hadis. Ada hadis Sunan Tirmizi ada sebut, dan ada hadis riwayat melalui Abdullah Mubarak, Abdullah bin Abbas, dan banyak ulama-ulama sebut. Dan ada sebut dalam kitab apa ni hak saya dah pegang ni iaitu dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i bagi Muhammad Zuhaili, adik kepada Wahbah Zuhaili. Ada sebut dalam kitab dia ni hadis riwayat, dia kata hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, At-Tirmizi. Riwayat pada Abi Rafi', dan banyak turuk. Tu. Okey, ada kata maudhu' ni itu Ibnu Jauzi saja. Jadi sebab tu tak usah bimbang, semayalah. Tapi kalau soal tanya kata bangun malam nak sembahyang tasbih, sembahyang tahajud lah. Tasbih kita boleh buat bila masa. Bangun malam buat tahajud. Nak 8 rakaat alu rajin kot. Tasbih kita nak pergi maya tasbih saja tanpa sembahyang tahajud tak boleh dah, kerana hak tahajud saat ni tu hak sebut dengan secara nas Quran dia apa semua kan. Adapun tasbih ni ada sebut dalam hadis tu banyak juga. Turuk tu banyak. Sebab tu tak kurang pada hasan. Mengikut Syekh Alawi, orang-orang muhaddisin tu, orang-orang ahli hadis belaka. Orang hak kata maudhu' ni Ibnu Jauzi dan diikuti oleh ulama-ulama Wahabilah ni lah. Itu saja. Wallahu a'lam. Rahana ni kata alhamdulillah ini ustaz sucun ku ada mjuk leuy lah. Alhamdulillah segarlah. Duk makan habbatus sauda, duk makan ubat, makan vitamin tu, makan gotu, makan goding, makan macam-macam dah. Dah ada modok kirim hari tu, terima kasih banyak-banyak lah. Ni ada haji kita pada apa ni kirim tu tak hafal lagi kerana duduk dalam kena duduk orang panggil orang klik mari luar negara ke, kena duduk pergi 14 hari dulu. Tak ada boleh tubik lagi minggu depan ni boleh insya-Allah. Alhamdulillah. Assalamualaikum ya ta. Terima kasih banyak. Ni pun haji tanya lagi apa? Jawab azan selawat dulu baru doa alhamdulillah hingga habis. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi syafaat. Bagaimana dengan jawab iqamah? Jawab azan selawat dulu baru doa. Boleh. Kita selawat dulu pun tak apa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad atau selawat selepas pun tak apa. Ada sebut tentang masalah jawab ban ni, ada sebut ke? Ada hadis dah Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala hina sami'a an-nida, siapa berkata ketika dia kata bila apabila berkata man qala idza qala al-muazzin, siapa berkata apabila kata orang baik Allah akbar, dia kata Allah akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, dia kata saya ngaku Nabi kata qadal jannah, masuk syurga. Dan ada sebut juga bahawa apabila mangkala hina sami'an nida, siapa yang kata apabila dia dengar badah Allahumma hadhi apa ni Allahumma hadhi ad-da'watu at-tammah was-salatu al-qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wad darajata ar-rafi'ah wa ba'ath mukum mahmud alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Kalau dia kata tu, Nabi kata halat lahu syafa'ati, tetap dia akan dapat syafaat aku. Dan ada sebutnya dah suruh kita selawat lepas pada kita dengar ban, jawab ban kita selawat. Dan alhamdulillah molek. Dan bagaimana dengan jawab iqamah? Jawab iqamah ni ada khilaf ulama. Kata setengah kita kata aqamaha wa adamaha wa aqamaha Allah ma damatis samawati wal ard. Dan ada sebut bahawa kita kata supaya kata tu sebab dia tidak juga. Ada ulama sebut bahawa
Dia kata Allah Akbar, kita Allah Akbar, syukur la ilaha illallah. Kata-kata serupa itu juga. Sebab ia tidak juga, ban juga. Sebab itu adalah hadis Nabi SAW. Nabi sudah Nabi tahu aliman nas ma fi nida. Kalau orang tahu bagi pahala pada ban, wasaffil awal dan sah yang pertama, falam yajidu illa an yastahimu, maka ia tak akan boleh ban dan tak boleh sah pertama, illa an yastahimu, mereka kena menguni, lastahamu, mereka akan menguni dah nak ayat pahala besar bayar ni. Dan sebab tu kita orang tak baik, maka kita jawab baik. Dan jangan lupa jawab baik, kerana boleh masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat syafaat daripada Nabi SAW. Itulah saja, wallahu a'lam. Rawang lamat qada kap lamat farduต้องทำอันไหนก่อนครับบาบอ Di antara semaya qada semaya fardu, di antara semaya qada semaya fardu nak buat mana boleh. Sebenarnya semaya qada ni tu dah sebut Nabi SAW, idza nama an salah, apabila seorang saat itu dia saat ini tidur tak jaga semaya, atau nasiha, atau dia terlupa, falyaqdiha idza dzakaraha, maka hendaklah dia qada apabila dia ingat, laisa alaihi kafarah illa dzalik, tak ada kafarah melainkan itu saja. Maka wajib dia kena qada apabila dia ingat, maknanya bila dia tak semaya bangun tidur ke, dia tak jaga, maka wajib qada selalu. Lepas tu bila kita nak pergi semaya fardu, adakah kita nak kena buat fardu dulu ke kita kena qada dulu? Sebenarnya qada ni kita kena segeralah. Kerana dainullah haqqu an yuqda. Fa dainullah haqqu an yuqda. Hutang Tuhan berhak, hak yang paling berhak bahawa diqada. Paling diperintah supaya kita qada, dan ada sebut dalam kitab fiqh cara kita nak qada, iaitu apabila kita nak qada maghrib, maka hendaklah kita qada sebelum semaya. Apabila nak qada isyak, kita qada sebelum isyak. Apabila qada subuh, kita qada sebelum subuh. Hak zuhur sebelum zuhur, asar sebelum asar. Kerana kita kena qada dululah. Itu lebih afdal. Tapi kalau nak qada lepas semaya zuhur boleh tak? Boleh. Tapi cara kita nak qada kena semaya sebelum semaya fardu. Kalaulah kita putus semaya 5 tahun, maka kita qada 5 tahun. Insya-Allah habis kita dapat tunaikan qada yang wajib di atas kita. Dan kita kena taubahlah serta taubat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sajalah, wallahu a'lam. Di musalla tak ada orang semaya waktu subuh, zuhur, asar, hukum lagu mana apa? Di musalla tak ada orang semaya subuh, zuhur, asar, ada yang ngorek isyak, ngorek dengan isyak saja. Kita kena ingat apabila di kampung saat itu ada telah didirikan salatul jamaah, maka pada ketika itu syiar telah ada dah. Maknanya bila telah ada musalla, ada tempat sembahyang jemaah dah, maka pada ketika itu fardu kifayah, kena menghidupkan jemaah saat ini. Sebab itu syiar Allah. Dzalika wa may yu'azzim syair Allah fa innaha min taqwal qulub, maka wajib dia kena hidup jemaah saat ini tu. Tuhan sebut wa aqimus salah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Sebab tu kalau ada orang di kampung saat itu, kalau ada orang lelaki, ada orang anak, maka dia kena pergi menghidupkan salatul jamaah. Kita tak hidup tak boleh tu, tempat dia hidup dah, dia dah sejid musalla. Malaikat orang tak ada langsung tinggal orang tina saja bakat kerja lakak, ada masalah tu moga tak ada orang. Tapi kalau ada orang, maka pada ketika tu wajib kita kena pergi. Kalau tak juga, maka berdosa habis di kampung. Kerana apa? Kerana telah bangun dah semaya jemaah, ketika tu jadi fardu kifayah, kena ada beg, kena ada gapo. Tu fardu kifayah tu membangunkan semaya jemaah. Semaya jemaah tu sunat muakkad dah, tapi menghidupkan di situ, tak boleh dok lock situ. Dok biar kayak gitu tak boleh. Ni dok subuh pakak dak biar bangun sore habuk, zuhur, asar. Tak barakah, tak ada barakah sebab kampung nak boleh barakah. Tu sebut walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi
Syarat nak berkat ni kena beriman dah takut Tuhan lah kapung, kena menghidup solatul jamaah, menyusul Rabbah, baru kapung jadi makmur, kapung tu jadi baik, kapung tu jadi malak baldatun tayyibah rabbun ghafur, ada barakah. Nak berkat agama Nabi Zuhur Sal ada. Kena usaha tu, kena sorak, kena gapo hidup. Kalau tak pandai kok kena belajar. Okey, tak ada pergi ke mana, okey tu hajar di mana. Mana be, mana komak. Ni jadi orang Islam. Tak mana be, tak mana komak takut nak komak, be takut nak komak, be Allah nyanyi demo. Dan sebab apa akhirat esok tu tak tanya demo mana kau lain. Mana be kedak. Hak ni hak boleh pakar sungguh kita. Ni ada orang Islam tak mana be. Be ni Allah Akbar, be tak madah. Asyhadu an la ilaha illallah syukur Rasulullah. Tu kalau tak ada be, tak ada ngucap, beratna. Hak ni asasiyat orang panggil asah. Hak orang Islam kena pandai. Orang Islam ni kena reti arak. Kalau nak baca Quran, nak baca apa? Orang Islam ni kena reti semaya, semua semaya, segala-gala semaya. Sebab tu orang dulu ya ada buat kurikulum. Nak jadi orang Islam, ada kitab purukunan. Purukunan ni, hajar semaya, fardu semaya, sunnah, keluri, dah belakang. Untuk nak hidup jadi orang Islam sungguh. Mada ya'ni? Apa arti kita jadi Islam? Apa arti kita jadi Islam? Kalau kita tak reti bagian ni, bukan Islam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah saja. Kena reti baik ngari-ngari baik komak, maye, puasa, baca Quran, jadi tu imej sikit-sikit baca kuliah. Kena reti asah. Sebab tu ada tadika orang Islam, ada tadika. Untuk nak itu baik jadi orang Islam. Kita jangan jadi sepengah orang Arab lah ni. Orang Arab lah ni bergerak. Nari-nari tak ada macam nak orang Islam. Kita tengok di Tunis bakat jatuh parti-parti Islam, di Maghribi Maroko supaya tu juga nak buai madah-madah Islam. Banyak sekular dan Datuk Arab lah ni bergerak. Bakat tausik Islam Arab akan nak tinggal. Tu hebat ke. Bakat jatuh Islam tu heavy for Taliban naik pula lah ni. Islam. Ya gitu. Tu hasbuk. Man yartadda minkum. Fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum yuhibbunah. Siapa yang murtad pada kamu, maka Tuhan akan bawa orang lain pula mari jadi lebih. Tengok Tuhan mulia ke orang lain. Orang Arab tu saya tu hewe dari Islam kepada pakai putih jatuh parti Islam, pak Islam naik. Pakai tu sih. Kita orang Melayu alhamdulillah kita tengok Allah supaya dengan saudara-saudara kita di Malaysia tengok. Orang jadi Perdana Menteri, orang jadi Menteri bakat semaya. Molek kita alhamdulillah tu hewe kita. Arab payah nak cari fak dia lah ni. Nagi-nagi Arab ni. Nak cari sejid fak kita. Payah pemimpin-pemimpin kita alhamdulillah. Nagi kita ni tak kira Brunei lah. Orang Islam kita di Malaysia, di Indonesia. Orang kita alhamdulillah bergantung dengan agama kita alhamdulillah. Sebab tu kita agama ni nyanyi. Ada apa lah agama kita ngerti asah-asah. Hak asah. Lepas tak ngerti cari yang lain kan masalah apa lah. สลามบอกคำถามที่ผมถามเมื่อคืนวันเกี่ยวกับที่มาที่ไปของไวรัสโควิดและวัคซีนโควิดที่เป็นข่าวdan luk mak mai penyakit ni sampai hari ni tu tidak cerak lagi. Boleh setahun dua lagi cerak. Penyakit ni mari dua tempat ya. Kalau manusia buat maka mari pada dua tempat. Iaitu ilmu mari di China, ilmu mari di Amerika. Dua-dua ni ada setengah kata penyakit ni ada lekasik, ada tanda siap dah dia buat virus wallahu alam. Dan kata setengahnya daripada penyakit, daripada kelawar dan sebagainya, kelelawar dan sebagainya lah. Jadi hari ni tu tak pasti lagi kata daripada mana. Yang kedua pula hak kata vaksin saat ni tu dah ada duk sakit mati, memang ada sungguh kumah kita ni ada mati, tapi sikit je lah, sikit tapi sikit-sikit kalau kena kita juga banyak orang ada jadi lasa tak boleh gerak kaki tangan tu ada. Hak biasa sakit urat, demam sehari dua hari, letih tak gerak nyawa menaling tu belana-lana. Bubuh penyakit ke? Ni. Lepas tu hak duk kata nak mati pula 3 tahun lagi tu wallahualam lah, kita tak tahulah. Waktu kerja Tuhan lah. Tu saya pun tak tahulah. Nyok tu saja wallahualam.
เราจะไปกินเหนียวแล้วพอดีมีลูกแมวที่ไม่รู้ใครเอามาทิ้งแต่ขาไปกินเหนียวเราเอาลูกแมวนั้นไปทิ้งที่อื่นแต่พอไปทิ้งเราแอบสงสารเลยบอกแม่ให้แวะเอาลูกแมวนั้นพากลับอีกครั้งkita tahu anak kucing tu bila saksi ambil klik semula pega kucing turun nate ni dah ada sebutlah hadis ke irham man fil ard yarhamkam fis sama. Kalau kita nyanyi bagi di muka bumi irham turham, kita nyanyi nate maka ada ke orang masuk syurga kerana bui air kepada anjing ada sebut lepas tu pula banyak ada kisah dah wi nate nyanyi nate sebab lain Islam ni tu sebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidak utus engkau wahai nabi melainkan jadi rahmah saya enggak benate pun dapat tupai rahmah daripada Islam. Dan kerana Islam saat itu kena suruh nyanyi benate tak boleh munyak. Sayyidina Umar ke bila orang muat unta lebih bagai berat berdakwah maka Sayyidina Umar suruh turun, suruh kurang sikit nak ayat kata rahmahnya kesia nyanyi kepada benate. Sebab tu kita ke Islam ni kena nyanyi juga benate. Benate ni ada benate tertentu yang boleh bunuh. Contohnya hidaah ni iaitu siwah hok duk bakar yang mai api duk bakar supaya belakang Australia dulu. Tu hok tu boleh bunuh. Dan jeking, ular hok boleh bunuh. Tikus misal benda-benda hok menyakiti ya, hok lain saat ni tu. Benda-benda hok tidak menyakiti tak boleh. Kita kena ada pasal aksi lah. Sebab tu orang hok dia kurung kucing ke, saya dah sebut hadis ke, dakhalat imra'atun fi hirratin, ada seorang perempuan masuk neraka. Dakhalat imra'atun an-nar, seorang itu masuk api neraka fi hirratin sebab kucing. Habasatha, yang dia kurung, la hiya at'amatha wala tarakatha ta'kulu hashithal ard, dia tak tinggal kucing tu wi makan kepada upuk-upuk, dia kurung pokok. Makan ni lapar mapuh maka pada ketika masuk neraka. Sebab tu bila kita kesiaplah tu molek kesiaplah kita nyanyi maka Tuhan akan nyanyi kita nyanyi kepada menate maka Tuhan akan nyanyi kita hati lembut molek. Nabi SAW sebut kadal halim an yakuna nabiyya, dan dekat orang lembut nak jadi nabi dah. Ayat tersifat nabi tu lembut. Dan Tuhan sebut waktu lana fi hadhihi dunya hasanah, tuliskanlah bagi kami dunia hasanah, wa fil akhirati hudna ilaik, dan kepada akhirat, pada hari akhirat kami kembali pada engkau ya Allah, kami taubat pada engkau. Tuhan kata qala azabi usibu bihi man asya, kata Allah Taala firman kata azab aku akan kena pada orang yang aku kena. Fa sa'aktubuha lilladzi rahmati wasi'at kullasyai, dan rahmah aku tu melimpah kepada semua. Tuhan rahmah tu apa semua? Rahmah Tuhan. Dan rahmah ni nyanyi. Rahmah Tuhan saat ni wasi'at kulla syai'. Fa sa'aktubuha lil ladzina yattaqun, aku akan tulis rahmah untuk orang bertakwa, wa yu'tuna zakah, dan orang yang berzakat, wal ladzina hum, dan orang yang bi ayatina yu'minun, dan mereka yang beriman pada ayat-ayat aku. Moleklah ambil bagi kucing. Selamaบ่มีคนมาทิ้งลูกแมวนั้นปวดท้องเราไม่มีเวลาจะดูแลให้เลยเอาลูกแมวนั้นไปทิ้งที่อื่นแต่เรากลับสงสารtak ada apa jawab dah. เป็นอาการคล้ายโควิดไปตรวจมาแล้วรอผลออกมาอยู่ว่าบ่ดุอาให้sayaหายเร็วๆเป็นอาการคล้ายโควิดไปตรวจมาแล้วรอผลออกมาjadi sepengah COVID ni letih, jangan benda tolong pot, turun paru-paru ni payah, dia ni hari ya kalau masuk ICU mati, banyak mati. Hak selamat tu jaga-jaga. Kalau kena masuk ICU, okey, ada seorang hamba Allah Payaban, dia kata kalau masuk ICU ni tu ni hari ya, dia turun ni habis. Sebab tu fok-fok kita ni kena jagalah. Mati 1%, tapi 1% kalau kena tak kita banyak. Dan sebab tu kita kena jaga. Kalau rasa tak sedap sikit, kita pergi ATK, iaitu pergi peksa selalu, cek lalu dah. Atau kita pergi tengoklah tu gikat tu apa makan halio, makan benda-benda panas, makan buatlah apa saja boleh sembuh penyakit. Jangan benda turun paru-paru pot ni bahaya benar. InsyaAllah selamat.
Kai bon si pohon keladi rakapin lanai Islam dah mai. Jual pohon keladi go mahal. Dah boleh tak? Boleh ada apa? Kalau ada orang nak tak? Nah. Kerana dia jual ni kerana pelak dia ada. Dia ada nilai bang, kerana tak ada hak lain. Kerana dang ni menurut soho dengan dang lah ni dah. Jadi terbalik nama pohon pakat duk soho tu lah ni wallahu alam lah orang ni macam-macam. Nah. Bila jual ada apa? Wa halallahu al-bay' wa harrama ar-riba. Tu halal ke jual. Pemasuk berkata al-afab Al-Quran. Nah. Berkata al-afab Quran makhluk. Lafaz Quran makhluk ni iaitu lafaz hak kita duk baca saat ni. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Tu baik surah ni barulah. Nah. Yasin. Nah, contohnya lah. Maka Yasin saat ni tu barulah lapar bunyi saat ni. Tapi Quran ni dengan makna Quran madmun atau maklum yang ada di sisi Allah, maka itu qadim. Yasin wal Quran hakim ni kalamullah, kata Tuhan. Ya, orang panggil kata-kata Tuhan ni ya qadim. Ada setengah kata takluk kalam, dia panggil takluk. Takluk kalam tu ialah sifat ilmu. Ilmu tu Tuhan tahu Tuhan nak kecek ke apa semua tu, maklumat tu dah ada. Kan maklum ada di situ tu sebab ilmu. Tapi ulama berkata, ulama akidah kata dah. Kalam dia ada suku dah. Ada dah sedia di sisi Allah SWT. Semua kata-kata Tuhan. Supaya dengan kita kan. Supaya dengan kita ni ada sifat kalam ni hak kita duk kecek. Dengan sifat kita ada ni boleh kecek. Ada sorga, lepas tu blokkan semua kita duk kontrol apa semua boleh kecek. Lepas tu kalimat ada kelimah-kelimah dalam orang ngaji linguistik atau ngaji lugawiyat tahulah. Ngaji as-sarasat. Dia kita ni dok dah siap dah kelimah supaya kerana ni terosak misal dalam bahasa Syiah, handphone bahasa Inggeris contohnya. Jawal bahasa Arab. Semua kelimah tu dah ada belakang oleh otak kita. Ada semua benda tu dah ada. Ada. Kursi, meja, kelimah tu dah ada semua. Maka kelimah tu dah sekali kita. Jadi bukan kata setengah kata kelimah-kelimah ada tu ilmu. Kata setengah dah itu kalam. Sebab apa kata kita kecek tu baik kalam lafzi. Kita kecek ni tu baik lafaz. Kalau meja kita kata meja. Quran kita kata Quran. Sebab tu lafaz Quran ni kalam lafzi. Dia ada dua kalam. Hak ulama jumhur ulama bagi dua ya. Ada ulama tani ni iaitu Syekh tuai kita Al-Baquratul Amani pada Mqah tu bagi pada 4. Ada kalam nafsi, kalam nafsani, kalam masdari, kalam lafzi. Dan ada ulama Mesir mari tahqiq tengok. Kata hak Syekh kata ni kena tak kena, dia kata tak salah. Itu bijaknya cara dia mikir itu saja. Tapi tengok-tengok kita Arab ni bagi dua. Kalam nafsi dengan kalam lafzi. Kalam nafsi ialah kalam yang ada di sisi Allah. Dengan kalam inilah Tuhan kecek, Tuhan kata, Tuhan suruh, Tuhan lagai, Tuhan apa. Dan ada kalam siap-siap dah di situ. Tuhan nak kecek semua tu. Quran, Taurat, Injil dan semua kalam-kalam Tuhan nak kecek dah ada di situ. Maka Tuhan sedia, maka ada sedia kada. Itulah kata setengah kata maklum atau ilmu yang ada di sisi Allah. Ilmu ni Tuhan tahu sedia kada kan. Maka pada ketika tu kata takluk bagi sifat kalam tu suku. Ada benda Tuhan nak kecek tak ada siap-siap. Supaya kita lah kita kata kecek tu suku, ilmu suku. Kata-kata kita nak kecek dia duk bagi kata siap dah. Maka itu hak kita hurailah lebih kurang. Sebab tu Quran saat ni tu lafaz Quran saat ni tu lafaz kita duk kata, kalam lafzi. Maka itu hadis dah. Lepas tu kalamullah kata-kata tu hadis itu maka itu kalam tu qadim. Itu Quran tu qadim. Quran dengan makna Quran yang ada di sisi Allah, maka itu qadim lah. Ada Quran kita baca nak pakai dal. Istilah mantik pakai ad-dal. Yang menunjuk alal madlul, madlul yang ada di sisi Allah. Itu sahaja Abdullah Ismail nak kecek hal ni kena kecek suku. Wallahu alam. Bapa adakah haid sunat berwuduk bila nak tidur? Orang haid ni sunat berwuduk ketika nak tidur.
orang haid ni mohon maaf. Orang haid ni boleh bismillah. Boleh kalau dia nak baca Quran. Apa nak boleh? Tak boleh dah. Kalau dia nak ambil wuduk tu boleh, harus dia ambil wuduk. Supaya kita orang berjunub, kita ambil wuduk sebelum daripada kita mani wajib boleh. Kita haid, maka kita boleh ambil wuduk. Tapi kita tak boleh baca Quran saat ni. Sebab ada hadis Nabi kata la taqra'ul haid walal junub syai'an minal Quran. Hak tu nah, kerana haid dia, wuduk dia boleh ambil. Dan sunat boleh ya ambil, dah ambil nak telah tidur boleh. Wuduk sebelum tidur sunat. Nah, maka pada ketika tu dia boleh nak ambil wuduk sebelum tidur saat ni. Nah. Itulah saja. Tak tu orang haid saat ni tu ya adalah lebih kurangnya hak boleh baca Quran tu ada 3 puak semua. Itu mengikut ulama hak ke belakang ni mutaakhirin ni lah. Kata orang haid ni, orang uzur haid boleh baca Qurannya. Itu 3 jenis manusia. Pertamanya iaitu orang nak mengaji atau nak mengajar. Orang perempuan nak mengaji dia uzur boleh baca. Yang keduanya iaitu orang hak hafiz Quran, orang tina muslimah hak hafiz Quran takut lupa, maka dia pelacak moga 60 hari. Kalau dia beranak lama lupa Quran, maka boleh dia pelacak. Yang ketiganya iaitu kita azkar maksusah, iaitu zikir-zikir maksus supaya baca kul sebelum tidur, 3 kul, ayat kursi, nak naik mutu kereta subhanallazi, maka itu boleh. Wallahu a'lam. Ustaz, boleh tak saya nak amalkan Wirdul Latif dalam buku Ustaz Mukarwatah ni? Molek benar. Bacakanlah Wirdul Latif ni molek. Saya rasa paling molek. Hipun ni yang paling cukup lengkap. Kita boleh baca apa yang Nabi baca, kita boleh baca. Banyak ke ada lah tu. Maka molek benar lah kita ambil Wirdul Latif, mari amal setiap kali pagi sehari. Baca pagi sekali saja. Atau hak ulama Yaman suruh baca pagi dan petang, 2 kali sehari, pagi dan petang. Boleh. Kalau nak saya ijazah ni daripada Habib Ali, atau Habib apa mari itulah. Ajaztuka kama ajazani ghairi min syuyukhi. Gitulah. Boleh baca singgung Melayu ni. Baca molek. Oh, zikir ni molek. Tuhan sebut wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah zikir. Dan alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Surah zikir. Fa idza qadaytumus shalah fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Tuhan surah zikir juga. Maka kita banyak ke zikir tu alhamdulillah.ช่วยบอกผลกระทบของการฉีดวัคซีนหน่อยค่ะผลกระทบฉีดวัคซีนนี่tu ya tengok lah. Kalau dah vaksin tak ada apa seperti Pfizer, tak ada sakit, tak ada demam apa, ada juga sikit-sikit ke panggil. Kalau Astra ni tu kalau ada nyakit kena dah, timbul dah balik kenya. Lepas tu pula Sinovac ni sakit urat, sakit pemenaling macam-macam. Saya dah dengar demo ya. Ini Saripah sana salam apa ni ke Suat ya, terima kasih Suat ya. Video sumpah puasa 3 hari, kalau tak kuasa kok kita wi makan kepada orang atau wi pakai 10 orang. Boleh. Wi makan 10 orang. Kita hanas melekat sumpah bang puasa 3 hari. Atau wi pilih lah. Kita wi makan pada 10 orang. Wi segate seorang lah. Atau wi pakai tak apa juga. Tu. Dia rasa wi segate ke setengah kata, saya itulah ingat. Rasa setengah segate. Kalau buat cupok setengah kata itu rasa. Apa orang tak pergi lama jemaah, tak pergi jemaah ni, apa hukum? Apa hukum orang tak pergi semaya jemaah? Semaya jemaah tu tak boleh lah. Orang semaya jemaah tu tak pergi semaya jemaah, apa hukum?
Sebenarnya jemaah saat ini sunnatun muakkadah, sunnah muakkadah digalakkan sangat-sangat. Abdullah bin Mas'ud ada sebut, dia kata tarku salatil jamaah, tinggal semua jemaah ni kufur nikmat. Nah, kufrun wa nifaq wa jafa, nifaq munafik, wa jafa dah gengeng dengan Tuhan. Karena kita kan bila kita nak berapak Tuhan, kena pergi sejid Tuhan lah. Sebab kita kan, kita nak berapak dengan mak kita pergi jumpa mak kita pergi rumah dia lah. Kita nak jumpa Tuhan, nak berapak Tuhan, nak pergi sejid. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yushrik illa Allah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Pergi masjid, imarah masjid. Tuhan sebut afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwan khairun amman assasa bunyanahu ala syafa jurufin nahar fanahara bihi fi nar jahannam wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tuhan sebut ke la masjidun ussisa ala taqwa, masjid ni dibangun di atas takwa. Min awal yaumin ahqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Masjid ni orang panggil dan kita pergi sejid ni nak bersihkan hati kita. Nak kata kita saat ni tu, nak bersih hati kita, suci hati kita, kita lawan nafsu. Itulah. Dud sep wiper jurak baru rokok baru kuk dai mai hukum wayang dai. Jurak boleh isak tak? Jurak ni supaya rokok ya, supaya dua tu. Tak ada beza gapo. Isak jurak darak fatullah juga asak banyak lagi kam darak. Nabi SAW sabda la darar wala dirar. Tak jangan ada darak, tak boleh buat darak pada orang lain. Dan dia kena bayar mahal ada rokok lagi. Nak beli ubat dia saat itu. Tuhan sebut wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana asyayatin wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Bazir ni syaitan. Sebab tu kita jangan turut syaitan. Lepas tu pula isak jurak ni jenis biasa-biasa orang panggil ada unsur-unsur nak tunjuk debet dan sebagainya lah. Sombong, ada benda-benda tu. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtanan fakhura. Tuhan tak suka orang sombong, orang bangga, orang apa. Tunjuk isak kepu nampak tak juru. Nampak pesing orang panggil ciku lah. Nampak tunjuk sombong. Maka pada kita tak molek. Kita orang Islam itu jadi pudi orang molek. Islam ni tak isak okok. Orang Islam semaya cuma sama duduk molek. Orang Islam ada laksud kurikulum nak jadi orang Islam dah siap belaka dah. Nabi wayak siap dalam hadis, dalam Quran. Tu kaca isak apa dah. Abnam wajib ya tamsh. Abnam wajib yuk wiladah ton nai. Mani wajib ni mani bila? Mani wajib, mani wiladah. Mani beranak, ya ada orang panggil beranak, mani nifas tu lah. Mani saat ni tu iaitu apabila habis nifas. Habis nifas ni tu habis darah nifas, darah tubik lepas beranak saat ni. Kalau sebelum beranak tak kira, dikira darah fasad. Maka wajib semaya dia tak beranak lagi, dia tubik darah tu. Tapi bila lepas beranak tubik darah, maka darah tu bagian darah nifas. Darah nifas ni wajib mani bila? Apabila kering. Keringnya ada dua alamat. Pertamanya kita masuk ke kapah contohnya atau ticu dah masuk ke dalam farak kita waktu tubik mari ada air tapi putih. Maka tanda kata habis haid atau habis nifas. Dua-dua serupa. Atau kita masukkan kita tubik dia kering. Tak ada kena apa, tak ada belengah pun. Maka itu pun tanda kata dia habis. Maka bila habis wajib kita kena mandi. Waktu hasbuk ke wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabunuhunna hatta yatuhurna fa idza tatahharna apabila suci fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Fa idza tatahharna apabila dia mandi tatahharna tu mandi kena mandi dulu. Situ mandi apabila cuci
hatta wala taqrabun hatta tuhunna fa idza tatahharna apabila manifatuhunna min haitsu amarakumullah kena mani. Apa kita solat hajat dan kita lo solat hajat kita solat hajat, lepas tu dah letak air dalam bekah di depan. Lepas solat kita berdoa dan kita ambil air, kita jiruh pada kereta yang baru beli. Bolehkah kita buat gini? Nah, kita semaya hajat dan kita buat air, kita bacalah ayat. Baca ayat. Nah, baca ayat lau anzalna ke. Nah, tak apa juga. Lau anzalna hadzal Qur'an la jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Dah baca ayat tu dia panggil kita nak tawabsi. Maksud tawabsi ni bukan apa hang, itu kita takut ada syaitan-syaitan ada apa semua nak selamat. Boleh tak kita buat? Boleh buat. Dah orang panggil ruqyah. Ruqyah dah kita boleh buat ayat tawan. Ada masa Nabi. Dah, maka pada ketika tu kita buat. Sahabat ni ada ruqyah. Ada satu kali sahabat pergi tubik pergi musafir, tiba-tiba ada satu kabilah tuai kena ketik ular. Bila ketik ular saat ni tu tak hingga pok dia tak ada orang buat lana. Dan mula-mula orang Islam pakat turun, nak turun berhenti tempat dia tak pergi berhenti situ. Maka pergi berhenti julan lah. Tiba-tiba pok dia kena ketik ular, ketua dia tak hingga. Tak ada orang nak buat lana itu orang Islam. Orang Islam mari siup. Orang Islam kata tak apa nak buat, tapi kena beri kambing. Maka dia pun beri kambing ada. Lepas tu pada ketika tu dia siup, orang Islam siup baca Fatihah hingga. Tu mana kata dah boleh kita ruqyah. Dan seperti tu juga kita nak jeruh kereta tu boleh. Dah kita baca apa semua tu boleh. Buat atawa. Tapi mengikut ayah saya lah. Ayah saya dulu banyak orang mari kereta dengan dia. Nah, baca bila kita nak jeruh baca bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmin syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Tika dak baca tu dak jeruhan itu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' huwas samiul alim. Jeruh tak semua. Gitulah. Tu cara lebih kurangnya. Boleh kita buat benda tu. Bismillah. Dah. Maya hajat minta Tuhan selamat kata kita. Boleh tak kita baca lau anzalna hadzal Qur'an, baca ayat kursi dan sebagainya, siup masuk ayat tu temani terjeruh. Insya-Allah baik barakah. Sebab boleh tawabsi ubah kan. Nah, maksudnya Quran ni wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul mu'minin wa yashfi sudurakum mu'minin wa shifaa lima fis sudur qul lil ladzina amanu hudaw shifaa wa idza maridtum yashfini shifaa lin nas. Ayat Quran. Nah, ayat Quran lain tu saya baca tu. Sebut nah ada ubat ada gapo ayat Quran kan. Nah, kita boleh lah. Dan Quran ni segala-gala boleh kita buatlah. Lebih kurang. Apakah hukum untuk orang yang melengahkan qada solat fardu yang ditinggal dan mengutamakan solat sunat? Nah, dia orang kalau ada solat fardu, ada qada wajib dia kena qada. Nah, wajib dia kena qada dulu, kena habiskan qada dulu. Tapi tengah-tengah dia ada qada saat ni, kalau dia rajin boleh dia sembahyang sunat. Nah, dan qada saat ni kalau kita mari di masjid, maka hendaklah kita saat ni sembahyang qada. Kamar dia kita sembahyang sunat sebelum qabliyah, kamar dia kita sembahyang fardu, betul kita sembahyang sunat lepas tu kelik. Gitu jelah. Setiap harilah tu kita buat. Kalau setahun tak sembahyang, maka kita qada setahun insya-Allah. Nah, ada pun saja-saja kita tinggal sunat. Nah, maka kita buat sunat kita tinggal qada, maka Nabi sebut fadainullah wa haqqu an yuqda. Dah hutang Tuhan tu hak paling berhak kita bayar. Itulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Bila kita takbir sudah tamai kaya mai rumahจากไหนเต็มไปหมดจะทำอย่างไรเวลาละหมาดพอตักเบรเสร็จทำไมขยะไม่รู้มาจากไหนเต็มไปหมด kita takbir sapoh mari sampai mana tu semaya tak boleh putus dah. Bila kita masuk semaya tak boleh putus dah. Tak boleh qat'us salah.
Nah, kita kena sempurnakan semaya. Lepas tu pula kalaulah apa tu saat itu kita kena kalau tak ada najis pun tak ada masalah ke apa semaya tu. Ulama sunat witiran kuliah kap kul huwallah daimai. Nah, witir ni mengikut hadis Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi baca rakaat yang pertama iaitu sabbihis, rakaat yang kedua kuliah, rakaat yang tiga iaitu kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Itu. Waktu hak waris kena baca lain boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Kerana baca surah tu iaitu orang panggil baca surah saat itu sunat hai'ah saja. Saya ada satu soalan minta tolong bapa terangkan sedikit, iaitu ada seorang perempuan Melayu naratiwak berkahwin dengan seorang lelaki Bangladesh di kampung Bangladesh. Maka dengan sebab Covid sedang merepot di Malaysia itu, maka majlis perkahwinan itu diadakan secara kecil-kecil saja. Maka dia pun hanya seorang tu imam masjid Bangladesh tu, imam tidak rasmi dan kerajaan, seorang saksi bangsa Bangladesh dan seorang saksi Melayu Malaysia. Kemudian imam akad nikah dengan bahasa Bangladesh. Dapati saksi yang Melayu tadi ia tidak faham bahasa Bangladesh itu. Maka soalannya, adakah sah pernikahan yang salah seorang daripada dua orang saksi itu tidak mengerti bahasa yang diakad itu? Saksi tak boleh kena erti. Saksi kena lingo, kena dengar 9 syarat nak jadi saksi. Kena orang hak nampak atau orang hak dengar aja, kena erti, kena faham. Faham kata akad nikah. Faham kata akad tu sah, dia kena gerti kata akad. Akad tu sah. Lepas tu email tu orang Tino orang kita. Lepas tu email saat ni tu tak rasmi, nak nikah tak boleh. Nak pindah wali kena wali hakim. Kena wali hakim, kena wali lah di majlis. Jabatan agama Islam. Orang berkuasa di Malaysia lah. Ada pun orang nak nikah dengan orang tak terkalu, dia nak izin tak boleh tu, dia kena ada wali dia. Malaikat pok dia izin pada Tok Imam tak apa. Pok dia wakil pada Tok Imam saya akad tak apa. Kalau pok dia tak ada wis saja nak nikah tak boleh, tak sah. Kerana wali sani as-sultan wali man la waliyalah. Sultan ya jadi wali, orang tak ada wali. Kena tengok molek dulu tu. Kok mana tu. Bukan saksi saja dak. Orang juga nikah tu pun. Kalau bukan pok dia kena ingat molek kena jadi sah molek. Imam kau rapi chop nai muban kau piang nai tan. Tu email saat ni iaitu dia tanggungjawab dalam kampung dia apa tugas yang telah diberi kepada dia oleh apa ni dalam surat sebagai tu email saat ni. Contoh tugas mendirikan solatul jamaah. Tugasnya iaitu menghidupkan sembahyang jemaah, azan semua, dan amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar, apa dia mampulah. Buat ada mengajar, buat ada apa tu tugas semua, tugas sakup dengan masjid untuk nak wis masjid tu bersih, suci, nak letak cara orang kerja, cara orang apa semua tu tugas dia belaka. Ciri-ciri orang munafik pada zaman Nabi dulu, betul ke nak kena demo ni solat fardu subuh, demo tak mari jemaah sebab orang kita lagi pun waktu maghrib isya ramai, waktu zuhur asar kodok kurang bila subuh lekat 4 orang je, asar 30 orang jemaah. Tinggal semaya jemaah ni tu ada sebut Allah Mas'ud dah sebutkan tarku salatil jamaah kufrun wa nifaq wa jafa. Kufur nikmat, munafik kerana supaya orang munafik ya dengan jemaah. Lepas tu jafa enggan dengan Tuhan. Pada masa Nabi Tuhan sebut mereka itu tu mereka semaya wahum kusala, sedang mereka itu nampak malah. Nampak malah dah. Lepas tu pula Tuhan sebut kan. Mereka sekat jalan pada jalan Tuhan. Ada sebutkan iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu inna rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakathibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Dah sebutlah insyaallah. Salam apa ada orang kata mandi kereta itu syirik, macam mana pula? Syirik ke apa?
Mana kata kita rush, kita tak, kita gapo, kita baca ayat kursi, kita baca tu minta Tuhan selamatkan kita. Dan kita buat supaya kita buat ayat awal biasa tu lah, boleh ke kita buat ayat awal ke? Nah, ruqyah ke? Ruqyah lah Islam dah siap apa semua. Nabi ruqyah. Dah itulah saja malam ni. Terima kasih semua dan insya-Allah kita jumpa lagi pagi esok. Dan jangan lupa kod like, kod titam, lepas tu pula jangan lupa kod like, kod titam semualah insya-Allah. Jumpa lagi pagi esok insya-Allah. Banyak tu saja malam ni. Terima kasih semua yang ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.